السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة التوبة ayat 1 ni insya-Allah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Sadaqallahul azim. Dan ada segolongan yang lain dari orang-orang yang tidak turut berperang ditimpuhkan keputusan mengenai mereka kerana menunggu perintah Allah, sama ada ia mengazabkan mereka ataupun ia menerima taubah mereka. Dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Dan di antara orang-orang munafik juga ialah orang-orang yang membina masjid Allah dengan tujuan membahayakan keselamatan orang-orang Islam dan menguatkan ingkaran mereka sendiri serta memecah belah perpaduan orang-orang yang beriman, dan juga untuk dijadikan tempat intipan bagi orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Dan apabila tujuan mereka yang buruk itu, mereka akan bersumpah dengan berkata, tidaklah yang kami kehendaki dengan mendirikan masjid ini melainkan untuk kebaikan semata-mata. Padahal Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya mereka adalah berdusta.
Janganlah engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya, kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan juga batin. และมีชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังรอคอยคำบัญชาของอัลเลาะห์พระองค์อาจจะทรงลงโทษพวกเขาและอาจจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณและบรรดาผู้ที่ยึดเอามัสยิดหลังหนึ่งเพื่อก่อความเดือดร้อนและปฏิเสธศรัทธาและก่อการแตกแยกระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันและเป็นแหล่งเข้าสุมสำหรับผู้ทำสงครามต่อต้านอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์มาก่อนและแน่นอนพวกเขาจะสาบานว่าเราไม่มีเจตนาอื่นใดเลยนอกจากสิ่งที่ดีและอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นพยานยืนยันว่าแท้จริงพวกเขาเป็นพวกกล่าวเท็จอย่างแน่นอนเจ้าอย่าได้ไปยืนร่วมละหมาดในมัสยิดนั้นเป็นอันขาดแน่นอนมัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความเป็นเรตั้งแต่วันแรกนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปละหมาดในนั้นเพราะในมัสยิดนั้นมีคณะบุคคลที่ชอบจะทำตัวให้สะอาดและอัลเลาะห์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ทำตัวให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ استغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان، واعلموا أنهما من أعظم النعم، وكفى بهما من النعم. الحمد لله بنعمة القرآن، وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, 3 keratan ayat dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, juzuk yang ke-11, dapat kita membaca, mendengar, disertai tadabbur di hadapan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, melihat apa sahaja bacaan kita dan gerak kita, lebih mengetahui daripada yang kita tahu, lebih nampak, lihat apa yang kita tengok atau lihat, yang senantiasa membalas ganjaran pahala yang begitu besar dan juga yang begitu banyak, ialah Allah Rabbuna wa Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arshil azim wa huwa Rabbu kulli syai'in, yang senantiasa memberi rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta beri kekuatan yang begitu tegas supaya dapat melawan nafsu ammaratun bisu' dan asyaitanur rajim, yang senantiasa menjadi musuh
dalam hidup harian kami, was-was mengganggu, dan juga berilah kekuatan kepada kami supaya kami dapat mempelajari ayat-ayat kamu, rahmat kamu, hidayah kamu setiap pagi selepas salat subuh secara berjamaah, dan berilah sekatan daripada segala penyakit, sembuh daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, satu kumpulan pula golongan orang Islam yang mana dah pun kita dengar mari dah lepas ada dari kalangan orang munafik dan juga orang Islam yang tidak tubik perang. Dikarenakan perang sini adalah perang Tabuk lah. Kerana perang Tabuk ni membawa pada menyusah mereka dan menjadi ujian besar kepada orang Islam. Jauhnya perjalanan dia dan panasnya udara, dan juga sambil waktu tu buah-buah masih lagi duk buah atau nak masak. Ni satu ujian bagi orang munafik. Masya Allah, galaklah dia, sukalah bila tak boleh pergi perang bersama dengan Nabi. Dia sangat suka, gembira, gelitik apabila ia tak ada pergi perang. Dan kita dapat dengar satu kumpulan daripada orang Islam yang tak tubik perang juga, dengan kerana ada benda-benda yang menjadi sekat untuk dia, khususnya buah-buah duk masak atau buah taman masih lagi duk masak. Kalau tubik dia kata, siapa nak putik buah taman ni akan luruh, akan jatuh, tidak boleh percara dan sebagainya. Dan ada satu kumpulan yang semata-mata malah tu tubik perang. Bagi orang munafik pula orang Islam tubik dah, tak ada orang mati dah waktu. Kita nanti makan saka, ambil saka harta dia lah. Bagi orang Islam yang tak tubik yang kerana ada sekatan sebahagian daripada gapo-gapo tu, apabila orang Islam terkelik pak, dia berasa sesat di atas kesalahan dia. Seperti mana Abu Lubabah kita ngaji magang, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim. Siapa ambil diri dia tu hidup ikat dalam tiang masjid Nabi SAW, nak tunjuk kata dia tu salah sungguh, nak tunjuk kata dia tu sesat sungguh di atas perbuatan dia yang tidak turut perintah Rasulullah. Dan ada satu kumpulan pada pagi ni, wa akharuna murjauna li amrillah. Satu kumpulan ini dia tak tubik perang, lepas tu buat Islam tubik kelik daripada perang benih, perang Tabuk benih tu, perang Tabuk benih. Maka dia duduk semata-mata duduk tak ada kata gapo dak. Tak ada tunjuk di atas kesalahan dia, sesat dia dak, duduk seperti biasa. Ni satu kumpulan. Wa akharuna murjauna li amrillah. Nanti duk tunggu lah. Tuhan nak buat lagu mana untuk dia? Rasulullah nak buat lagu mana untuk dia? Ya si tak ada tunjuk dah di atas kesesat sesat dia, di atas perbuatan dia tu. Tas semangat Abu Lubabah. Kok dia ni lebih kurang 3 orang kata ahli tafsir. Ka'b bin Malik, Hilal bin Umayyah, sekali lagi saya tak ingat. 3 puak ni dia tak ada gapo dak, semata-mata malah dia tubik dah. Bawa Islam tubik kelik daripada perang benih, dia pun duduk dia. Duk nanti tengok Tuhan nak lagu mana dia, Nabi nak lagu mana dia. Pasal dia tak ada tunjuk dah sesat sama mana sepang Pak Abu Lubabah tu. Tu dah gitu. Pergi semaya, klik semaya, sudah semaya klik dah gitu lah. Duk sekali dengan Rasulullah. Allah, dia panggil susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dia tu bersama dengan orang seolah kata orang yang duduk dalam kain selimut dia. Duduk dalam kelamu dia. Hak ni pasal ni, hak ni pasal tu, hak ni pasal ni. Allahu akbar. Lah Rasulullah ni orang berjuru. Dia orang berjuru. Gapo royak dia nak percaya selalu dah. Orang jenis pasal tak reti nak tengok orang, nak kata kok orang kata orang tu tak juru. Sebab dia orang juru. Dia orang berjuru ni susah juga sebab dia tak biasa tak juru. Tu. Dia orang tak biasa tak juru, dia nak ukur orang tak boleh kata orang ni tak juru. Apabila royak dia pak dia kata benda tu malah dia percaya selalu dah. Tapi kerana adanya Allah yang kontrol jaga Nabi SAW,
Tu sedak Nabi tu. Orang munafik main duk bohong, dia kata, "Oh, bohong, innahum lakadzibun." Dia sedak selalu dah. Tu dia. Jadi fa ni wa akharuna murjauna li amrillah. Ada segolongan yang lain dari orang yang tidak turut perang tu ditimpuhkan duk tunggu keputusan mengenai mereka. Nak tengok tu nak buat lagu mana buat dia. Nabi nak buat lagu mana buat dia. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Menunggu perintah Allah sama ada ia mengazabkan mereka atau Tuhan nak azab dia ataupun ia menerima taubat mereka atau Tuhan nak terima taubat dia. Sepertinya Fa Abu Lubabah. Tidak tengok betul. Tuhan nak azab ni ingat molek. Azab Tuhan bukan kerana hina hamba, azab Tuhan adalah keadilan Allah. Tu azab Tuhan. Tuhan azab hamba dia untuk itu nak menunjuk kata adilnya Tuhan. Dan Tuhan terima taubat seorang hamba dia, itu nak tunjuk kata Tuhan rahmat kepada hamba dia. Allah dah long tu bangkong kau macam Allah dia cang. Allah bong bawa yuk ti tham. Song yuk ti tham taubat kong kau. La Allah rap tu apa itu taubat kong kau dia bong bawa song rak song mekta taubat kong kau. Itu dia panggil cara Tuhan. Jadi subtanya ya ada cerita tiga orang ni banyak. Lebih pergi klik tak tergapo tu. Nanti kita kau dengar kau jumpa ayat selepas daripada ni. Subtanya Nabi buat baikok dengan pak dia. Tiga orang ni nampak tak ada nak pergi sesar pada duk biasa tu. Subtanya Nabi koh pada sahabat semua baikok lagu mana? Jangan kecek dengan dia. Tiga orang ni jangan kecek. Dia mari sejik jangan kecek. Dia tegur jangan jawab. Tak usah kata gapo dia. Barang dia hoyo jual hoyo gapo nyai duk beli. Ini Rasulullah bengkok pada tiga orang ni. Yang istilah kata lah ni. Dan para sahabat apabila Nabi sungguh, ya patut sungguh. Tak kecek sungguh. Mari sejik paksudnya tak kecek dia. Dia tegur pun kepala yang tak lain. Satu dia panggil menyebab sahabat ni apabila sahabat semua kali kalau dia Nabi dia tak kecek ni, ya susah hati dia. Tak senang pada dia. Tak senang dia, susah dia. Subhanallahil azim. Dan wallahu alimun hakim. Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Itu tak maji kisah dia banyak sebut pada ni. Dan satu segulungan lagi, satu puak lagi Allah wallazina ittakhadhu masjidan dirara. Dan ada di antara orang-orang munafik juga ialah orang-orang yang membina masjid dengan tujuan membahayakan. Allah buat sejik. Buat sejik dengan munafik ni. La ilaha illallah. Tapi tujuan dia gapo dengan molek. Buat sejik kena gapo? Diraran wa kufran dua. Wa tafriqan bainal mu'minin tiga. Dan dia keempat wa irsadan liman haraballahu rasulahu min qabl. Pak tujuan dia buat bina masjid. Itu orang munafik. Siapa yang bina masjid ni? Nama Abu Amir. Ingat molek kepala munafik juga ni. Abu Amir bin Rahib kalau tak silap. Amir bin Rahib. Dia kepala munafik. Dia orang alim, orang yang ngerti agama dan agama Kristian sebelum daripada tu. Maka dia masuk Islam cara pura-pura munafik. Keturunan daripada Khazraj. Ya ada gapo dua kumpulan besar di Madinah sebelum Nabi nak pergi tu. Khazraj dengan apa? Tak ingat sudah. Klik ingat mula. Jadi dua tu ya. Puak dua kepala perang besar lama mana mai dah. Yahudi Nasrani tu. Puak Yahudi ni. Khazraj dengan apa? Tak apa. Klik tengok mula. Hai kamban. Buat apa budak kalah ke tua kalah dak budak kalah. Ingat tak bila?
Ingat tapi tak ingat. Allahu Akbar. Jadi yang ni daripada fuq Khazraj yang masuk Islam pura-pura munafik. Ya orang alim, pandai nulis, pandai baca. Dan satu puak lagi, seorang lagi Abdullah Ubay bin Salul tu. Hok ni jenis pasal berdebai ni. Pok krong, pasal pok krong berdebai. Hok ni pasal jenis kau alim sikit. Ya royak gapo kok. Ambil panggil dasar kepada Allah bin Ubay ni, dikemas sikit kat dia. Hok ni buat sejik lebih kurang 12 orang kat dia, buat sejik Allah. Tapi wak masjid tu juga gapo? Masjid ni sing kata duduk di Kuba ni. Kalau lagi Madinah boleh tengok. Duduk di Kuba, masjid mula-mula Nabi bina sebelum sampai Madinah. Ambil wak situ dan sembahyang jemaah situ. Sebab orang sampai Qaumi, jemaah sembahyang situ, wak masjid nama Kuba, lepas tu Nabi hijrah pergi wak masjid pula yang kedua iaitu Masjid Madinah lah ni. Jadi masjid Dirah ni di kawasan Quba itulah yang dia buat. Allahu Akbar. Abu Amir bin Rahib apabila dia buat masjid dah menetek Islam munafik yang paling besar tu, maka Nabi tukar nama dia daripada Abu Amir bin Rahib kepada Abu Amir bin Fasik. Rahib ni orang juruh lah. Orang warak, orang ada ilmu, tapi bawa jahat dia perbuatan lagu ni Nabi tukar daripada rahib kepada fasik dah. Lakosa dah. Jadi tujuan dia buat masjid ni Allah wallazina takhadhu masjidan diraran. Satu masjid yang membawa kepada bahaya. Bahaya kepada orang apa? Pada orang Islam tidak selamat dalam hidup orang Islam pada tu masa ketika tu. Menjadikan juga ialah orang-orang di antara orang munafik juga ialah orang yang membina masjid dengan tujuan apa? Membahayakan keselamatan orang-orang Islam. So, diraran orang panggil. Dan wa kufran, kufur. Tak bimeh buat dia. Kalau masjid pun tak semaya. Tak semaya, dia tak ada bimeh semaya gapo. Untuk menguatkan keekaan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan wa tafriqan bainal mu'minin, serta mempecah belah perpaduan orang-orang yang beriman. Dipecah. Allah sejik masalah juga. Jadi satu malam dalam kampung, pecah tu bik dua. Pecah umat ahli dah. Gi kok ni. Satu masjid ni dibawa para pecah umat Islam juga. Na'udzubillah min zalik. Sudah kacau sejik lah. Pakat bina hodak-hodak tu. Banyak orang sejik. Kita nak cari orang semaya sejik tu. Tak ada di hari ni tu. Masjid banyak orang. Allah. Pakat bina-bina hodak-hodak lah. Maju hodak-hodak lah. Wi gagah, wi besar, wi ramah orang. Ramah orang seperti ramah hari Jumaat tu. Jumaat kita hari tak apa. Itu tu kata lipah dah weh. Murid lipah. Isya lipah, subuh lipah, setengah Jumaat raya tak apa boleh buatlah sejik. Ni Allah wa tigasah. Subhanallah, masjid besar. Orang sembahyang wa tigasah. Ni kena mikir. Kalau tak gitu kok Allah na'udzubillah min zalik. Tiga yang keempat wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qablu. Tujuan di masjid juga dipanggil irsadan ni satu merekah. Satu tempat beripung. Fok dia tu yang mana dulu mereka sudah menetek Tuhan, menetek Rasul, mai nak beripung satu tempat. Tu tujuan di masjid. Mai atas zaman dulu ni masjid ni tempat yang bersorak. Nabi buat masjid tujuan tempat bersorak, tempat hipung umat Islam selesai masalah gapo situlah di masjid tu lah. Sekarang tempat semaya duk mengatip best sejik ni. Ni kena tukar fikiran kita. Sejik ni tempat segala untuk nak kalau lalu siapa dah. Tempat musyarak lah, tempat beripuk umat Islam, wak kira cara, sorak gapo semua sejik. Jadi fak munafik juga tujuan ni. Tujuan apa? Satu markah
untuk nak keruh panggil fuak hok menetel tu rasul dulu tu mai bipung sini. Dengan kerana Abu Amid ni apabila dia tengok Islam kau satu kau sehari kau kuat, kau sehari kau gagah. Maka dia tak ada harap dah kepada orang Arab-Arab klinik kalau dia tu. Ya ni orang nak tak tua dah sekali dengan Abdullah ibn Ubay bin Salul sebelum Nabi nak mari Madinah. Orang nak tak dia tua dah. Nak tak dia dari segi alim ulama dan Abdullah Ubay bin Salul ni nak sebagai pokra jadi pemimpin. Dua-dua ni orang nak tak ya dah. Sebab ia asal Madinah tapi Nabi datang mari pak Khazraj punya satu kumpulan lagi tu. Pakak sokong Nabi belakang tu masuk Islam tu maka dia matak Nabi. Situlah dia parah. Di situlah yang perasaan nak muih dan deki nak muih pada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi Badar dia tengok Islam benih. Pergi Uhud Islam Allah pun tak nampak Allah juga. Sutai benih juga. Dan pergi semua tu racangnya dia belakang tu. Dok ya pelaga fok ahli Mekah mai semua di Madinah. Racangnya dia belakang. Ada pelaga mai duk nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia duduk di Madinah dan duk sapa kita buat pada fok musyrikin Mekah semai mesra Rasulullah. Lakulah pergi pergi Hunain. Kok dia tengok sekalinya pergi Ahzab, pergi Khandaq, segala apa ni Ahzab kumpulan tu kumpulan ni arak ni mai nak serah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di situlah Nabi buat Khandaq kali parik kan di Madinah klinik. Dalam jumlah yang sikit semua kabilah pakat mai nak serah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perang Islam dengan iman, perang demo dengan kebenaran itu yang beza. Kalau di Palestin lah ni kok kita nak bandingin kok sebab perang Ahzab dah lah ni. Israel duk tengok hala ya. Israel ni sebenarnya kita pusing semula. Yang dulu Madinah, dan ni Israel. Orang Arab lain pakai Rasul dia nak atas dia lah. Tapi kena benar Islam lah. Kena benar Islam lah. Naik atas perang Ahzab Iman Nabi dah lah ni. Sebab di hari ni Turki hatta dah tentera dia. Yemen pun hatta dah tentera dia. Urdun pun hatta dah tentera dia. Malaysia kita pun hatta, Indonesia hatta. Kok hatta tu, kok tak hatta masuk dengan sedih sulit tak tahu berita tu macam mana orang mujahidin hari ni. Nak hatta Israel, Pak Bani Israel tu, laknatullah. Tu. Tapi insya-Allah lah sebab dia ni pergi dengan iman, nampak nak cerita tak saya dengar. Minta kau tolong supaya subuti jangan hatta Pak Palestin tak saya dengar. Di sinilah dia tak pada hari ini. Islam sendiri pakai Syria. Doalah. Kata ahli Iqra tak lama Yahudi. Di Palestin akan mapuh 2027. 4 tahun lagi. Doa. Dia buah dia boleh tengok. Tanya dia kata buah, lepas tu boleh tengok Yahudi mapuh. Ni duduk Iqra lah di hari itu. 4 tahun lagi, lah ni song sang, song si, song ha, song cet. Tukar dunia tukar dah. Ubah dah. Dah sebab orang tanya ahli bijak tu, duk gaji tu, bukan Islam saja ni. Bukan Islam dalam Palestin sendiri pun duk tak situ. Kok Gaza tu. 4 tahun Yahudi mapuh. Dan bukan Islam sendiri tak situ juga 4 tahun. Sebab 4 tahun ni dia bertukar. Di antara tukar masa 4 tahun ni 2027 ni tak ada bumi Israel dalam dunia. Sedap dia. Dah 4 tahun tukar nah. Kita hidup di hari-hari 4 tahun tukar. Dulu kita tengok anak kita sekolah taratak. Daripada taratak CD 4 tahun lah kau tu. CD pak tarasak mutu. Tarasak mutu berperung dah di hari ni. Timur lain lah, timur go tu, timur go ni. Sikit lagi 4 tahun kita boleh tengok cucu kita baik mana. Kita tak ada semata dah. Dia 4 tahun dia fubah. Wa tilkal ayyam tudawiluha bainan nas. Fubah. Orang ni akan ada lagu ni. Orang ni akan ada lagu tu. Maka Fok ni yakin kata 4 tahun boleh tengoklah. Subhanallah. Kita berdoa lagu tu lah. Doa insya-Allah taala. Ni nak ayat atau apabila perang Khandaq Ahzab dah Islam benih tu, ya Abu Amid alaihi kira ada ayat perah Arab atau habis lah.
Lalu itulah ia pesan kepada fok-fok pala dia, fok-fok dia tu, fok karawan dia tu, kata, fok mu duduk sini, aku nak pergi kecek dengan fok Rom. Ketua Rom, pemimpin Rom supaya mengerai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok racanya dia bukan senang dak. Maka sudah sungguh. Situlah ia wak bina masjid nama Masjidun ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله. Supaya nak panggil folk rumai beripu di masjid dirak dia ni syarat untuk nak hatas dia. Panggil folk rumai. Itu tujuan dia. Wa irsadan liman harba Allah wa rasulahu min qablu. Allah susah sungguh. Nabi di kerajaan era ni. Jadi daulah lah Islam lah ini. Gagah lah. Pasti dia mai syahid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai sumpah wala yahlifunna in aradna illa al-husna, dia kata. Mai sumpah wallahi kami wak sejid ni tak ada tujuan ke lain, tujuan kebaikan, dia kata. Nampak orang tua-tua nak pergi sejid Madinah jauh, dia mau lalu ke kawasan ini, dia semaya sejid kita, dia kata. Kena dia. Pandai fak ni kecek. Nabi pun percaya dah. Nabi dia percaya. Boy royak lagu tu Nabi dia percaya. Nabi dia tak reti nak royak apa ni nak pukul orang, nak baca orang kata orang ni tak berjuruh, bang Nabi dia tak reti. Beroyak pak buat sejid ni tujuan kebaikan dia percaya Nabi. Siapa Nabi nak pergi buka dah sejid dia tu. Tengok orang munafik. Nah, dia orang berjuruh ya Rasulullah, ada Rasul kita ni, dia pasal tak berjuruh ni, ada dia tengok orang pak kok molek aku tak molek dulu. Nabi tak reti tengok orang aku tak molek. Sebab dia orang molek. Bila royak lagu tu dia percaya. Tapi tu pula dah mai duduk itu dia. Dia kata wallahu demi Allah, dia kata. Padahal Allah menyaksikan yashhadu innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka adalah orang bohong, dusta. Wak sejid bukan tujuan ke lain dah. Bukan ussisa ala taqwa dah. Pak perkara hak tersebut dalam Quran itu diraran wa kufran wa tafriqan dan wa irsadan. Tujuan pak. Bukan tujuan illal husna dah. Tuhan yaksidi royak Nabi kata innahum lakadzibun. Bohong bukan dah. Itulah sedaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila yang munafik hidup faham dia gapo, maka tu siapa tu wahyu daripada Rasulullah. Insyaallah taala kita sama lagi pengajian kita esok nanti. Hari ini sekadar ini saja berbetul daripada Allah sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.